عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا وحبيبنا ومرشدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الربيع الأعظم والوسيلة العالية إلى حقيقة الأحدية وقاب القوسين عند سدرة المنتهى، نور الأنوار وملأ نور على الكون ومعدن أسرار علوم لدني، وعلى آله الحي القيوم وأصحابه ذو الجلال والإكرام بالجنة التي توعدون. اللهم اهدي واهد قومي فإنهم لا يعلمون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadrat Tuhan yang Maha Tinggi yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada bandingan dan tiada sesuatu pun yang sekutu dan setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah Tuhan yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, yang besar-besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah yang telah mengurniakan kepada kita seorang Rasul, mengutuskan kepada kita seorang Rasul menjadi rahmat bagi sekalian alam ini, untuk kita ikuti dan untuk kita turuti hinggalah kita balik dan berpulang bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukurlah sebanyak-banyaknya kerana tiada nikmat yang paling besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan nikmat iman dan Islam. Marilah sama-sama kita bersyukur, insya-Allah. Jadi kita sambung balik kita punya pengajian kuliah kitab Durun Nafis pada nak menyatakan hakikat perjalanan seorang salik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita selesai dah pada muqaddimah awal dan muqaddimah thani. Jadi pada malam ni insya-Allah kita masuk pada fasal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif, al-fasl al-awwal fi bayan tauhid al-af'al. Bermula fasal yang pertama, al-fasl al-awwal fi bayan tauhid al-af'al, pada nak menyatakan tauhid al-af'al, yakni pada nak menyatakan tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada af'al, yakni pada segala perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal apa? Tauhid. Kerana dalam ilmu tauhid ini, dalam banyak-banyak sifat, yang paling hurai untuk nak panjang adalah sifat wahid ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wahdaniyat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sifat itulah dalam banyak-banyak sifat yang dihuraikan oleh ulama, merupakan sifat yang paling panjang sekali nak hurai tentang wahdaniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna esa Allah, tunggal Allah pada zatnya, pada sifatnya dan pada perbuatannya. Maka pada perbuatan Allah Ta'ala tu tak berserta dengan siapa-siapa pun, tak bersekutu dengan siapa-siapa pun, sama ada dengan malaikatnya ke, sama ada dengan bala tenteranya ke, sama ada dengan manusia ke, dengan jin ke, tak ada sekutu dengan siapa-siapa pun. Allah dah yang tunggal perbuatannya ke atas sesuatu mungkinat, sesuatu yang baharu. Itu dia. Ketahui olehmu hai salik,
Musannif mula dengan ketahui olehmu hai salik, nak bagi tahu. Hai salik, wahai orang-orang berjalan. Dia kata, hang kena tahu. Wahai orang-orang yang berjalan, makna salik itu orang-orang yang menempuh jalan. Jalan apa? Jalan penyucian nak menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata hang kena tahu wahai orang-orang yang berjalan, wahai orang-orang yang nak berjalan ni hangpa kena tahu. Kalau begitu. Bahwasanya tiada yang melepaskan akan dikau yakni salik. Tak ada apa benda pun, tak ada perkara yang boleh lepaskan, yang boleh sampaikan kita itu daripada segala perkara bahaya yang tersebut itu. Ini perkara-perkara yang menjadi aqabah, perkara bahaya itu perkara-perkara yang sudah kita sebut pada yang lepas-lepas, yang menjadi rintangan, yang menjadi halangan pada seorang salik itu nak sampai akan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Bahwasanya tiada yang melepaskan akan dikau yakni akan salik daripada segala perkara bahaya, yakni perkara-perkara yang menjadi aqabah, perintangan kita tu, syirik kecil lah, ar-riya lah, as-sum'ah lah, al-hijab lah, at-takabbur dan sebagainya. Melainkan pandangmu dan syuhudmu. Tak ada sesuatu pun yang melepaskan kita daripada halangan-halangan tersebut, melainkan dengan ainul basirah, yakni mata hati kita, dan syuhudmu dan sunyi mata hati kita daripada memandang sesuatu selain Allah. Itu dia. Melainkan pandangmu dan syuhudmu yakni salik akan bahawasanya segala perbuatan yang berlaku di dalam alam ini sekaliannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perbuatan mata hati kita takkan lepas. Diri seorang salik itu takkan lepas dia, takkan lepas dia daripada rintangan, daripada halangan-halangan yang kita sebut yang lepas-lepas, melainkan dengan satu cara, melainkan dengan satu kaifiat sahaja. Apa dia? Dengan pandang mata hati. Makna dengan ainul basirah yang Tuhan kata dalam Qurannya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Tuhan katakanlah wahai Muhammad, ini jalanku, hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Tuhan suruh Muhammad katakanlah wahai Muhammad, ini jalanku, jalan menuju Allah Ta'ala. Dengan apa? Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah. Rasulullah mengajak kita semua kepada Allah ala basirah, dengan pandang mata hati, dengan perjalanan hati. Itu dia. Sekalian pasal Nabi SAW tu bersabda yang selalu dengar untuk guru kita kata, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu 10 perkara. 9 lagi kerja hati, 1 sahaja kerja anggota jawarih. 10 perkara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ni, 1 sahaja kerja anggota jawarih yang kita lakukan dengan anggota kita. Lagi 9 kerja hati, yakni dengan tawakal kerja hati, menghormati hukum syarak kerja hati, qanaah kerja hati, dan semua sifat-sifat mazmumah itu semuanya kerja hati. Kena nak cerita panjang. Semua tu kerja hati kena berlaku sifat 9 perkara yang kerja hati itu serentak. Sabak kerja hati. Ada lagi menghormati waktu, hukum kerja hati, hifzul aqal, uzlah kerja hati, qanaah kerja hati, tawakkal kerja hati, mahabbah kerja hati, dan semua kerja hati, pekerjaan hati itu kena berlaku serentak. Itu dia. Tak boleh pisah-pisah pekerjaan hati tersebut. Nanti saya datangkan insya-Allah 9 perkara yang menjadi kerja hati itu. Insya-Allah nanti saya akan buat datang. Bahawasanya tak ada siapa-siapa pun, tak ada sesuatu cara dan kaedah pun yang boleh melepaskan kita daripada bahaya-bahaya rintangan dulu-dulu tu, yakni syirik khafi, ar-riya, as-sum'ah, melainkan dengan satu kaifiat, dengan satu cara. Apa dia? Kena pandang dengan mata hati. Pandang mata hati itu macam mana? Kena melihat, kena ada satu ajakan pada mata hati, memandang bahawasanya segala perbuatan yang berlaku pada diri kita dan sekalian yang berlaku pada alam ini adalah daripada
perbuatan Allah Subhanahu wa taala jua. Musannif kata lagi, sama ada perbuatan itu baik pada rupanya dan pada hakikatnya seperti iman dan taat. Semuanya sama ada perbuatan tersebut baik pada rupa baik dan pada hakikatnya memanglah baik, maka itu adalah pekerjaan ketuhanan bernama Allah, bukan pekerjaan kita. Tak ada daya upaya kita nak melakukan kebaikan tersebut, tak ada daya upaya kita nak melakukan taat tersebut, melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Itu musannif sertakan di antara perkara baik itu pada rupa baik, yakni sembahyang, yakni mengerjakan perkara-perkara yang iman dan taat, mengerjakan taat dan beriman. Dan memanglah sembahyang, memanglah beriman dan taat itu pada hakikatnya juga merupakan perkara baik. Maka itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kuat ikhtiar kita, bukan atas kuat doa kita, bukan atas kuat azam dan cita-cita hati kita. Tetapi ada sunnah wal jamaah kena ada tiga perkara ni yang saya sebut. Namun ketiga-tiga perkara ni tak boleh bagi bekas, tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat, melainkan Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi bekas, memberi manfaat dan mudarat. Jadi kita kena pandang baik yang kita buat pada zahir dan memang pada hakikatnya itu baik adalah daripada pekerjaan ketuhanan yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Atau jahat pada rupanya, apa perkara jahat pula? Atau jahat pada rupanya tiada pada hakikatnya seperti kufur dan maksiat. Itu dia. Jahat pada rupa, pada zahiriah tu nampak jahat. Tetapi pada hakikat tak jahat. Pada hakikat di sisi Allah Ta'ala tu bukanlah sesuatu yang buruk, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tu menjadikan sekaliannya. Kalau kita kata Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menjadikan baik, kemudian kita kata jahat tu didatangkan oleh, jahat tu dijadikan oleh syaitan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tu bersifat dengan sifat lemah, kerana hanya mampu menjadikan baik, tak mampu menjadikan jahat. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat lemah, tak mampu menjadikan perkara lawan. Lawan bagi siang, malam, lawan bagi lelaki, perempuan. Jadi keduanya itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kehendak dia. Maka pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, buruk dan jahat pun baik di sisi dia. Pasal terbit daripada Tuhan yang maha baik. Maka sebab itulah kita selalu saya sebut yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang buruk yang lemah daripada diri saya sendiri. Hakikat keduanya itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana keduanya itu baik buruk itu baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala baik. Tapi ada perkara yang kita nak kena baca lagi depan ni. Pasal syarak datang menegah akan dia. Kalau buruk kena salah dah buruk pada syarak, namun pada Allah Ta'ala baik. Jadi kalau kita buat dosa, wajib kita taubat. Kalau kita buat baik, wajib kita syukur. Namun keduanya itu kita kena balik dan pulangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pada martabat orang awam. Orang awam bila mana dia buat baik, dia syukur. Dia buat taat, dia beriman, dia syukur. Namun pada ketika mana ia buat dosa, ia buat kufur, ia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu martabat orang awam. Namun martabat orang-orang ahlillah, martabat orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni orang-orang sufi, orang-orang yang membersih, mengheningkan, menjernihkan perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mana dia buat jahat atau kufur, dia taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mana dia buat baik pun, dia taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang awam dia syukur, namun orang ahlullah dia buat jahat, dia taubat. Dia buat baik, buat beriman, buat taat pun, dia taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa taubat? Pasal makna taubat tu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang asal daripada perkataan tabar. Tuhan suruh tabar, tabarakalladzi biyadihil mulk. Tuhan suruh kembali kamu kepada Allah. Jadi berjahat, yang buruk yang kita buat tu, kita kena kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana memang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jahat yang kita buat, tak boleh kita tala kepada Allah, tak boleh kita buat baik kepada Allah.
kita kena salah dan burukkan diri kita. Kerana memang asal kita ni daripada buruk, asal kita daripada hina. Macam yang saya pernah kata dulu, satu perumpamaan saya bagi. Seorang raja duduk bersidang dengan semua menteri-menteri dia. Kita ni pelayan raja. Tu ibadat yang saya pernah bagi dulu. Raja tu ibadat dia tu Tuhan. Kita ni hamba. Pelayan tu kita tu hamba. Jadi kita datang ke meja raja, kita buat mari ulang, kita buat mari pelayanan-pelayanan yang baik, kita letak makanan dan sebagainya di tepi raja tu. Tiba-tiba raja tersebut kentut. Bila raja tu kentut, semua menteri-menteri angkat kepala tengok raja. Kalau kita ni orang yang memang kenal dan memang rendah diri, dan kita nak jaga raja kita tersebut daripada dikata, daripada dicela, daripada dibotik, kita kata apa? Minta maaf semua ya, saya yang kentut. Walhal kita tak kentut pun. Kentut tu bukan asal daripada kita, daripada raja tersebut. Tapi kita nak jaga raja tersebut tu. Kita tak tala pada, kita tak mau semua orang tala kat dia. Maka kita kata minta maaf, bukan saya, bukan raja, saya lah yang kentut. Salahkan diri dia sendiri. Pelayan tu dia menyalahkan diri dia. Maka raja kasih tak dia? Raja kasih kepada dia. Sedangkan kentut tu rasa daripada raja. Begitu jugalah buruk yang hakikatnya baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita pulangkan kepada Allah Taala, namun kita salahkan diri kita sendiri. Bila kita salahkan diri kita, yang hakikat memang kita tahu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk yang berlaku atas diri aku ni merupakan latihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk aku lebih lagi dekat dan mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kasihlah Allah kat kita, kasihlah. Awak tak kasih pula, kasih Allah Subhanahu Wa Taala kat kita pasal kita sudah duduk pada martabat mengenal akan af'al Allah. Inilah af'al Allah. Kita sudah duduk pada martabat mengenal akan af'al Allah. Tu dia. Kena semua baca sikit dekat jahat pada rupanya tetapi pada hakikatnya baik. Jahat pada rupanya tiada pada hakikatnya. Jahat pada rupa tu memang jahat, tapi pada hakikat tu baik. Seperti kufur dan maksiat, pada rupa tu memang jahat, seperti mana Fir'aun dan sebagainya. Kerana kufur dan maksiat itu pada hakikatnya baik jua. Kerana apa? Kerana terbit daripada yang baik, yang ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiap-tiap yang terbit daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu baik jua pada hakikatnya. Tetapi jahat keduanya pada rupanya. Kerana syarak datang mencela akan dia. Jadi kita jangan talu Allah Ta'ala semua. Macam Pak Jabariyah Qadariyah, dia kata baik tu daripada kami, buruk tu daripada Allah, tetapi baik sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya. Ada talu Allah Ta'ala semua. Macam berlaku kepada seorang hamba Allah duduk di Penang tu, duduk makrifat, lalu tak mau semayang. Pasal tak mau semayang, pasal Tuhan tak mau gerak. Dia talak kat Tuhan semua. Janganlah macam tu. Tu berhenti kat Tuhan. Tu Jabariyah Qadariyah punya i'tiqad ahli sunnah wal jamaah ni. Dia ada ikhtiar usaha, dia ada rangkaian doa, dia ada teguh cita-cita, dan ketika barang tersebut tu dia i'tiqad tak boleh bagi bekas, tapi dia buat. Tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat, tapi dia sebagai manusia adat dia kena buat. Namun hakikatnya dia tahu yang bagi bekas tu Allah, yang bagi mudarat manfaat tu Allah. Tu dia. Macam berlaku kisah, senang cerita, kita cerita kisah berlaku. Macam berlaku kisah kepada Sultan Murad, Tok Wan ataupun bapa kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang mana suatu hari Sultan Murad tu memang pekerjaannya tu tiap-tiap hari dia Sultan Turki. Tiap-tiap hari dia beli arak, dia pergi jumpa pelacur, dia jumpa pelacur. Tiap-tiap hari dia buat pekerjaan kotak tersebut. Tiap-tiap hari dia buat kerja-kerja buruk, maksiat tersebut. Hingga kan isteri dia kata, kamu ini sultan. Bukan. Minta maaf. Ada seorang wali, ada seorang hamba Allah. Minta maaf, dia bukan Sultan Murad. Ada seorang hamba Allah. Seorang hamba Allah ni duduk di satu kawasan, satu daerah dalam kampung dan dalam jajahan Turki Uthmaniyah. Zaman tu zaman Sultan Murad, bapa ataupun Tok Wan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Hamba Allah ni tiap-tiap hari dia pergi beli arak, dan tiap-tiap hari juga pekerjaannya adalah berjumpa dengan pelacur.
membuat kerja-kerja yang tak elok pada pandangan awam, pada pandangan zahiriah. Maka isteri dia tegur dia, "Hei, wahai suamiku, kamu buat kerja ni hari-hari. Kamu tak malu ke nanti satu hari orang tak mahu urus jenazah kamu bila kamu mati? Kamu tak malu ke bila kamu buat kerja ni tak ada siapa-siapa nak mari semayangkan jenazah kamu, nak tanam kamu?" Maka kata lelaki dia, "Suatu hari bila aku mati, maka Sultan Murad lah yang akan urus jenazahku." Dia kata begitu. Maka bila mana jadi macam tu, takdir Allah Subhanahu wa taala, Sultan Murad tu sifat dia, perangai dia macam Sayyidina Umar Al-Khattab. Tiap-tiap malam dia berjalan dalam qaryah dia, dia berjalan dalam daerah, dalam negara dia untuk nak lihat mana-mana rakyat dia yang susah. Bila mana dia jalan pada satu malam tu dengan orang-orang dia terlihat ada satu mayat tu bergelimpangan. Ada satu mayat tu tersadai di tepi jalan. Tanya dia kepada orang-orang yang ikut dia, "Mayat siapa ni? Kenapa orang-orang kampung ni biarkan mayat-mayat di sini?" Maka tanya kepada pengawal dia tu, orang-orang dia tu, pengawal dia kata, "Ini mayat nama sekian-sekian. Telah kami dapat berita akan kematiannya sekian-sekian. Namun orang-orang kampung di sini tak mau langsung nak urus mayat dia. Mati pun tepi jalan, orang biar, orang tak makan buih, orang tak mau buih. Orang biar mayat dia tak makan buih, tak mau buih." Jadi bila macam tu Sultan Muhammad Sultan Murad kata, "Marilah sama-sama kita urus jenazah dia, kerana kita ini merupakan fardu kifayah. Kalau kita tak urus, tak melakukan pekerjaan fardu kifayah ini, seluruh kampung dan negara ini berdosa." Maka ambillah Sultan Murad akan mayat dia, nak jumpa dengan waris dia, yang ni isteri dia. Bila berjumpa dengan isteri dia, selesailah semua dengan mandi, kafan, solat dan tanam. Kemudian tanya Sultan Murad kepada isteri dia, "Wahai perempuan, wahai rakyatku, nak tanya, kenapa mayat suami kamu ini tak mau diurus oleh orang-orang kampung? Pasal apa?" Kata isteri dia, "Suamiku ni selalu mengerjakan perkara-perkara yang kotor pada tiap-tiap hari. Mengerjakan perkara-perkara maksiat. Siangnya ia pergi membeli arak, siangnya ia pergi ke kedai arak, malamnya ia berjumpa dengan pelacur." Kata isterinya, "Namun yang dilihat oleh orang-orang awam dan orang kampung, yang dilihatnya yang suamiku melakukan perkara-perkara maksiat pada zahiriah. Ketahuilah wahai Sultan Murad, kata suamiku suatu hari bila ia mati, Sultan Murad lah yang akan datang menguruskan jenazahnya." Terkejut Sultan Murad bila dengar isteri dia kata macam tu. Kenapa? Macam mana ia boleh ketahui bahawa aku yang akan datang untuk uruskan jenazahnya, sedangkan dia melakukan perkara-perkara maksiat? Kata isterinya, "Ketahui olehmu hai Sultan Murad, suami aku pada siang hari pergi ke kedai arak, beli arak tu bukanlah ia minum arak. Sebaliknya arak yang ada dalam kampung, dia beli semua arak dan dia balik ke rumah kami. Dia tuang arak-arak tersebut dalam lubang-lubang najis kami, supaya dengan mudah-mudahan tak ada siapa-siapa yang berminum arak pada hari ini." Tiap-tiap hari dia buat macam tu, dengan niat dia beli semua arak yang ada dalam kampung dia. Tak ada lah orang maksiat dengan minum arak. Dia buang arak hak dia beli tu dalam lubang najis dia. Masya Allah. Ini satu pekerjaan pada zahirah nampak tak? Namun pada sisi Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha mengetahui. Ni itu kita dengan hukum orang. Itu yang kita jangan sangka buruk kepada orang. Pasal kita tak tahu apa yang di sebalik pekerjaannya itu, apa yang di sebalik lakuannya yang pelik pada zahir tersebut, kerana dia kekasih Allah. Namun kamu ketahuilah yang keduanya, ia berjumpa dengan pelacur pada tiap malam hari itu kerana apa? Kerana ia memberikan wang-wangnya kepada pelacur sebanyak mana yang pelacur itu mahu. Dan pesannya kepada pelacur tersebut, "Janganlah kamu buka pintu pada malam ini. Cukup tak cukup, minta ke aku lagi wang. Jangan kamu melacur pada hari ini. Jangan kamu buat maksiat pada hari ini." Maka selamatlah kampung tersebut. Tak pernahlah orang pergi berjumpa dengan pelacur. Nak jumpa pelacur kena keluar daripada kampung tersebut. Dia sudah selamatkan satu kampung tersebut daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala takdir memang benar dan betul kata kekasih Allah ini, Sultan Murad lah yang turun menguruskan jenazahnya.
Inilah pekerjaan-pekerjaan rahasia yang pada hakikatnya, yang pada zahirnya memalu dan meruntuhkan imej dan personaliti seseorang tersebut. Tetapi pada hakikatnya pangkat dan imannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh tak buat macam tu? Kalau kita buat macam tu, habis orang kata kat kita, Syekh Mutawalli Sya'rawi pada siangnya ia ulama mengajak, pada malamnya ia datang ke madrasahnya dan masjid-masjid dalam negeri Mesir. Ia cuci tandas-tandas di negeri Mesir tersebut. Dia cuci tandas-tandas dalam masjid tersebut. Satu hari orang jumpa dia, orang tanya, wahai Syekh, kenapa kamu cuci tandas ni? Kamu seorang Syekh, kamu seorang ulama. Kata Syekh ni, ulama pada pandangan kamu, di sisi Allah aku hina, aku hamba. Maka pekerjaan yang aku buat ni kerana aku nak merendahkan diriku, takut dan risau aku bangga di hadapan kamu dan bangga di hadapan Allah. Ini nak kena buang. Inilah latihan yang diajar oleh Syekh Nafis Ibn Idris tentang cara nak hakis, cara nak buang halangan, aqabah, rintangan daripada syirik khafi, daripada memandang diri kita dah yang melakukan amal. Maka pandanglah dengan mata hati basirah sekalian yang terbit ini daripada pekerjaan ketuhanan yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Pandang tu, pandang dengan mata hati basirah. Macam saya dah pergi tangkap orang khalwat. Saya dah pergi tangkap. Pada zahir kita kena cegah. Pasal itu syarak datang mencegah dan mencegah akan perbuatan tersebut. Wala taqrabuz zina. Tuhan kata, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu hampir, jangan kamu dekat dengan zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji, yang buruk, yang merosakkan diri kamu sendiri. Pada syarak sebagai seorang mukallaf, bukan tertanggung atas tu imam, sebagai seorang mukallaf wajib cegah mungkar, wajib tegakkan ma'ruf, wajib cegah. Namun tiap-tiap kali kita pergi cegah akan maksiat dan khalwah tersebut, khalwat yang kita tangkap lelaki perempuan yang tak kahwin ni, kita cegah, pada zahirnya kita kena kena marah. Namun pada hakikatnya ini adalah daripada perbuatan Allah. Jangan nak latih diri aku, bukan latih mereka. Latih diri aku nak sangka baik ke sangka buruk dengan perbuatan Allah. Namun yang aku pergi itu nak bagi tahu kata betapa diri aku hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nak kena pandang sampai tu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Nabi Khidir alaihi salam dia ajar ilmu ni lah kepada Nabi Musa alaihi salam, yang Tuhan sebut dengan kata fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Ini ilmu ni, ilmu pandang dengan mata hati ni. Pasal bila orang tanya ke Musa alaihi salam, wahai Musa, siapakah orang yang paling alim dalam negeri ni? Musa dengan senang dia kata, aku. Musa dengan senang berkata, aku. Tapi tuan-tuan semua kena ingat, perkara yang berlaku kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalam bukanlah salah, bukanlah dosa, tetapi itu merupakan pengajaran untuk umat dia dan untuk kita semua. Musa tak berdosa, dia kata itu, tapi kalau kita kata, kita berdosa. Ini pengajaran latihan Allah ke atas Musa. Bila mana umat dia tanya siapa yang alim dalam negeri ni, Musa kata aku, maka katalah Allah Ta'ala kata ayat yang saya baca tadi, fawajada 'abdan min 'ibadina, ketahuilah ada dalam kalangan hamba kami, atainahu rahmatan min 'indina, yang kami berikan rahmat ke atasnya, kepadanya, wa 'allamnahu, dan kami ajarkan kepadanya, kami berikan ilmu kepadanya, min ladunna 'ilma, daripada ilmu yang ladunni. Tu cerita Musa. Yang waktu bila mana jadi macam tu, Musa tu minta maaf Allah Ta'ala, dia istighfar segera, dan dia Allah Ta'ala perintahkan Musa tu segera pergi berjumpa dengan orang sekian. Tak sebut dah dalam Al-Quran nama Khidir. Namun pada ulama tafsir dan mufassirin banyak, dan juga ulama sufi menyatakan
membuat kajian bahawa orang yang Musa jumpa tersebut, Musa kalim Allah jumpa itu adalah namanya itu Khidir alaihi salam. Itu gelaran dia. Pasal Khidir ni hijau. Dia duduk di mana-mana tu semuanya jadi hijau. Makna hijau kiasan kepada duduk di mana-mana semuanya dapat barakahnya belaka. Tu Khidir alaihi salam. Nama betul dia Sayyidina Bunyan. Nama betul dia tu. Jadi bila Khidir ni, kalau tengok kisah-kisah yang Ustaz Rahim pun ada cerita dalam tafsirnya dulu, perjalanan Musa dan Khidir pada peringkat pertama, Musa nak berguru dengan Khidir. Khidir kata boleh berguru denganku, namun kamu jangan tanya. Inilah perjalanan orang nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala ni. Perjalanannya tu tak boleh tanya. Pasal kalau dia tanya, dia tak mampu nak memahami akan Allah, akan pekerjaan dan perbuatan Allah pada segala alam ni. Dia tak akan memahami takdir Allah dan maqdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kiasan dah. Maka bila macam tu Musa kata, kamu akan ketahui aku dalam golongan orang yang sabar, orang yang tak tanya. Namun pada ujian pertama Khidir sudah ujinya. Kerana apa Khidir uji? Kerana Khidir sudah nampak apa yang nak berlaku di hadapan. Nampak tu pasal apa? Pasal apa nampak? Pasal pandang mata hati. Maka bila memandang dengan mata hati yang ainul basirah, pandangan tersebut menembus tiap-tiap sesuatu hijab. Sementara Musa ketika itu dia hijabkan, tak memahami makna dari segi perbuatan Khidir. Khidir sudah memahami apa yang dia buat dengan ketentuan Allah Ta'ala nak berlaku lepas ni apa dia. Dia dah faham dah. Pasal dia sudah mahir dengan segala ketentuan yang Tuhan tentukan ke atas dia. Maka Khidir tu pada pertama tu dia tepuk sampan sebab Khidir dengan Musa nak seberang laut yang ada tu nak pergi ke kampung sana. Tumpang satu sampan tu borok pula tu. Sampan lama. Sampai lama, tapi masih lagi boleh digunakan. Kemudian bila Khidir tepuk sampai tersebut, kata Musa, wahai Khidir, pasal apa kamu buat perkara ni? Ini perkara zalim, anaya orang tak boleh buat. Terus Khidir kata, sudah aku kata kan, yang hang ni tak mampu pun nak ikut aku. Aku dah kata dah, yang hang ni tak sabar dengan aku. Hang akan tanya. Tu ujian pertama dah. Nak bagi tahu kata apa? Perkara yang Tuhan takdir kat atas dua nabi ni pasal apa? Tuhan nak bagi tahu kita dengan Allah Taala tahu. Kita dengan Allah Taala ni tahu apa sahaja yang berlaku dalam diri kita, takdir yang Tuhan buat. Pasal apa jadi macam ni Kita tanya. Walaupun kita tak tanya, ya Allah, awak jadi macam ni, tapi kita bersoal pasal apa jadi macam ni? Pasal apa jadi macam itulah kita tak beriman dengan qada dan qadar Allah. Ketentuan Allah Taala kat atas kita tu kita tak beriman. Kita belum sampai lagi iman yang meresap masuk dalam dada kita. Tu kiasan kepada kisah Khidir dan Musa. Macam itulah berlaku kat kita yang sentiasa bertanya dengan ketentuan Allah. Awak jadi macam ni, awak jadi macam tu. Tu dia. Jadi sebab tepilah pula seberang. Bila seberang berjumpa dengan seorang budak, Khidir bunuh budak tersebut. Bila bunuh budak tersebut, kata Musa, ini pekerjaan yang zalim, dosa besar bunuh orang. Sudah aku katakan, Khidir kata ke Musa, kamu tak sabar dengan aku. Hang tak sabar dengan aku. Musa Khidir kata macam tu. Aku minta maaf Khidir. Kali ni aku janji aku tak tanya lagi. Teruskan perjalanan hingga ke satu kampung. Bila satu kampung, Khidir ringkas cerita, dia buat, dia repair balik, dia perbaiki balik rumah satu pondok. Kata Musa, wahai Khidir, tadi kamu bunuh orang, tadi kamu tepuk sampan, buat perkara mungkar, buat perkara dosa besar. Ini kamu buat kerja baik pula, perbaiki rumah tersebut. Wahai Musa, telah aku katakan kamu tak sabar dan kamu akan tanya akan segala perkara yang aku buat. Maka pada hari ini, takat ini sahajalah persahabatan kita. Takat ini sahajalah perjumpaan kamu dengan aku, kerana kamu tak mampu nak memahami ilmuku. Ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, mata hati basirah alladunni, tembus segala jenis ketentuan dan nampak perkara yang akan berlaku. Tu cerita dah. Jadi bila macam tu barulah kita beritahu, wahai Musa, aku nak bagi tahu kat kamu perkara
yang jadi ni. Sebenarnya yang aku tepuk sampan tadi tu pasal apa? Pasal kamu kena ketahui ada seorang raja yang akan datang ke pesisir pantai ni, yang akan rampas semua sampan-sampan yang ada. Maka pakcik ni seorang yang susah dan tak mampu nak beli sampan yang baru. Aku tepukkan sampan tersebut, aku carikan sampan tersebut. Mudah-mudahan raja melihat sampan tersebut sampan yang buruk dan tak ambil. Itulah pekerjaan, itulah yang aku nampak yang akan berlaku. Memang betul-betul berlaku barang tersebut. Raja kemari dan raja tak ambil sampan lelaki tersebut, pakcik tu. Tu Musa kamu tahu, inilah ilmu tembus, ilmu laduni, pandangnya matahari basirah. Segala ketentuan Allah Ta'ala daripada Allah Ta'ala baik baga. Kita ketahuilah olehmu, kerana aku bunuh budak tadi tu pasal apa? Pasal aku bunuh dia kerana satu hari bila dia besar nanti, dia akan mensyirikkan Allah dan dia terpaksa ibu bapa dia syirik akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal itu aku bunuh, dan Allah Ta'ala janji akan gantikan balik anak yang soleh kepada kedua ibu bapanya. Dia bunuh budak tersebut, dia nampak memang betul perkara tersebut terjadi. Dan yang ketiga, pasal apa aku repair rumah, aku perbaiki rumah ni, kerana pada bawah runtuhan rumah ni tersimpan harta-harta daripada anak-anak yatim yang ada 2 orang. Maka aku perbaikinya, mudah-mudahan tak diketahui orang bawah tanah tersebut, dalam rumah tersebut ada harta yang tersimpankan oleh anak yatim 2 orang tersebut. Inilah orang-orang yang bersama dengan Allah, yang pada pandangannya itu Allah Ta'ala kurniakan kepada dia kefahaman tentang segala ketentuan maqadir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita baca sikit kemudian kita berhenti. Bermula kaifiat memandang segala perbuatan itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu seperti bahawa dipandangnya dan syuhudnya. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala alam. Mudah-mudahan kita dapat iktibar, dapat iktibar, dapat melatih mata hati kita, memandang sekalian perkara yang berlaku, memandang segala ketentuan yang berlaku kat diri kita. Jangan nampak orang lain, jangan tengok, jangan pandang orang lain, pandanglah diri sendiri. Kerana diri sendiri itulah tempat paling dekat untuk mengenal Allah. Makna mengenal Allah dengan segala ketentuannya. Maka ketentuan yang baik, yang buruk, yang berlaku ke atas kita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dapat buat baik, syukur kepada Allah Ta'ala. Terbuat buruk, terbuat dosa, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kembalikan kesemuanya itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana keduanya itu daripada Allah yang Maha Baik. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat iktibar, dapat latih mata hati kita. Mudah-mudahan kita dapat berjalan menuju Allah Ta'ala, tembus, dan kita tak terlekat, terduduk di mana-mana perhentian yang Allah Ta'ala personakan kita dengan barang tersebut. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk yang lemah daripada diri saya sendiri. Hakikat keduanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana keduanya itu baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wal hamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam alayhi walhamdulillah.